Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami selaku kumpulan 3 Johor Bahru G akan membentangkan tugasan pertama yang bertajuk Adab dan Adat Istiadat Perkahwinan Kaum Bugis di Johor, Kadazan Dusun dan Iban. Ahli kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri, Nurul Ashikin binti Muhammad Amran, nombor matrik 289196, Faizah binti Dullah 289304, Muhammad Nur Arif bin Nordin 289340. Adat merangkumi cara hidup dan budaya dalam kepercayaan sosial, ekonomi, politik mahupun agama dalam sesebuah masyarakat. Adat juga ditafsirkan sebagai undang-undang, peraturan dan tingkah laku sejak zaman berzaman. Keistimewaan bagi sesebuah adat resam antara kaum terutamanya dapat dilihat dalam sebuah majlis perkahwinan, kelahiran, perayaan mahupun kematian. Perkahwinan merupakan tunjang utama dalam pembentukan sebuah keluarga di dalam sebuah kampung, daerah mahupun negara. Perkahwinan juga membawa fasa perhubungan yang mengikat suami isteri dengan ikatan fizikal yang menjadi penyatuan sempurna sebuah keluarga. Perkahwinan di kalangan kaum Bugis berlaku antaranya di antara keluarga terdekat dengan memilih pasangan yang terdiri daripada suku kaumnya sendiri. Setiap kaum masyarakat mempunyai adab resam yang pelbagai dan bervariasi. Antara adab dan adat kaum Bugis pula adalah adat mandrek dok, iaitu dalam masyarakat Bugis, adat ini bermaksud naik duit yang menyerupai adat bertunang tetapi tidak dianggap sebagai bertunang kerana boleh menimbulkan fitnah. Mengikut kepercayaan mereka, ia boleh menimbulkan fitnah disebabkan tempoh ikatan pertunangan yang sangat lama. Dalam adat ini, pihak lelaki membawa wang hantaran yang ditetapkan serta menyarungkan cincin sebagai tanda ikatan sebelum majlis pernikahan berlangsung dalam tempoh 3 hingga 7 hari. Di dalam adat Matampa, dijalankan oleh 2 orang wanita yang telah berkahwin yang digelarkan sebagai Patampa, iaitu si pemanggil tetamu. Mereka mewakili keluarga pihak perempuan untuk menjemput tetamu dari rumah ke rumah dengan membawa dulang yang dibalut dengan kain yang berwarna dan bermanik. Dalam dulang tersebut berisi 2 bungkus rokok beserta mancis yang dijadikan sebagai lambang kemewahan sesebuah masyarakat tersebut. Apabila tetamu yang dijemput itu perlu membuka dulang dan membakar sebatang rokok kerana mengikut adat mereka, bagi tetamu ahli keluarga yang mempunyai anak gadis supaya mereka bertemu jodoh selepas ini. Kemudian dalam adat Mapaci ini, iaitu malam berinai yang diadakan bagi meraihkan pengantin perempuan, upacara Al-Khatam Al-Quran dan berzanji akan dimulakan terlebih dahulu. Kemudian pelbagai permainan akan dipertandingkan untuk kaum lelaki, manakala kaum wanita akan menyediakan jamuan seperti kopi dan kuih muih. Di dalam adat ini, bedak kecek iaitu bedak sejuk akan disapukan kepada pengantin perempuan. Kemudian inai pula dipakaikan di kedua-dua belah tangan pengantin perempuan. Bedak kecek diperbuat sendiri dengan menggunakan beras dan bahan lain termasuk kunyit. Kemudian ditumbuk secara halus. Dalam adat ini juga, rombongan anak dara dari pihak pengantin perempuan akan berkunjung ke rumah pengantin lelaki untuk menghantar lebihan inai kepada pengantin lelaki sebagai satu tanda kedua mempelai sanggup menjalani kehidupan secara harmoni. Semasa majlis pernikahan berlangsung, sebanyak 9 hingga 12 susunan kain pelikat
disusun bagi pengantin lelaki duduk di atas kain perekat itu bagi mengikut kepercayaan kaum tersebut kerana menghormati pengantin lelaki bagi menggambarkan pangkat dan darjat seseorang itu. Sompa pula merupakan kain putih yang berisi mas kahwin yang mengikut adat mereka dianggap sebagai menyimpan harga diri bakal isteri dan dijadikan sebagai lambang panjang atau pendek jodoh mereka. Dalam kain putih itu terdapat buah keras, buah pala, beras, kayu manis dan juga jarum. Mengikut adat juga, sompa perlu diamanahkan kepada adik-beradik lelaki, pengantin lelaki. Dan sompa tersebut tak boleh jatuh dari pegangan. Kerana mengikut adat mereka, ia adalah petanda buruk yang bakal berlaku dalam perkahwinan. Mas kahwin tersebut perlu disimpan di tempat yang paling berharga dan selamat bagi melambang cabaran dan dugaan yang bakal ditempuh semasa hidup bersama. Bakul sugi. Bakul sugi berisi buah-buahan tempatan yang menjadi lambang kemanisan alam rumah tangga dan mengikut adat, ia perlu diserahkan kepada saudara perempuan, pengantin perempuan agar mereka juga menerima jodoh selepas itu. Sarapo iaitu sarapo yang diperbuat daripada buluh yang didirikan menjadi sebuah pelamin atau dalam proses mendirikan sarapo ia dibuat selama seminggu sebelum majlis persandingan secara gotong royong oleh ahli keluarga, jiran, tetangga, kaum keluarga sendirilah. Selanjutnya, kita teruskan dengan pemakaian ketika majlis perkahwinan. Baju bodoh, iaitu baju bodoh adalah pakaian tradisional perempuan Bugis yang berbentuk segi empat berlengan pendek di bahagian siku lengan. Pakaian ini hanya diperagakan oleh golongan istana ketika zaman Kesultanan Bugis dahulu. Setiap warna baju bodoh menunjukkan usia dan pangkat. Baju bodoh ini dilengkapi dengan pelbagai perhiasan dan penggunaan emas kandawarik yang dipakai sebagai pelengkap perhiasan kepada pakaian adat atau pakaian tradisional tersebut. Ia juga dipakai bagi acara adat seperti upacara perkahwinan. Kita boleh lihat jadual yang telah dipaparkan di dalam pembentangan ini, di dalam slide ini, di mana warna jingga akan dipakai oleh anak perempuan yang berumur 10 tahun. Bagi jingga dan merah pula, gadis yang berumur 10 hingga 14 tahun. Merah bagi perempuan yang berumur 17 hingga 25 tahun. Manakala hijau pula, ia akan dipakai oleh perempuan bangsawan. Dan yang terakhir pula adalah makanan. Makanan utama dalam majlis perkahwinan ialah beparika, iaitu kuih basah. Ianya terlebih dahulu dihidangkan kepada para tetamu yang datang, kemudian barulah tetamu akan menikmati hidangan nasi putih dan pelbagai jenis lauk yang terdiri daripada kari, nanu manuk, iaitu ayam masak, jeno manuk, ayam goreng, nasu bale, ikan masak, jeno bale, ikan goreng, nasu ladang, lombok masak, nasu buih, kacang hijau masak, salonde, masakan tauge yang tak berkuah, tempa-tempa, lauk pauk berbentuk segitiga yang diperbuat daripada kelapa parut. Dan di sini dapat dilihat dengan gambar-gambar makanan utama dalam majlis tersebut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiza binti Dullah, nombor matriks 289304 dari grup JB Johor Bahru iaitu G. Okey, seterusnya adab dan adab perkahwinan kadazan dusun. Seperti mana yang kita tahu, semua masyarakat di Malaysia ini mempunyai adab dan adat. Begitu juga kaum kadazan dusun yang berasal dari Sabah, iaitu kaum yang mempunyai majoriti yang tinggal di Sabah. Okey, adab dan adat kaum kadazan dusun di Sabah, mereka mempunyai kepelbagaian adat. Di samping itu juga mempunyai adab yang sama macam semua yang ada di Malaysia ini. Adab dan adab kahwinan sesuatu kaum dipengaruhi oleh faktor kepercayaan dan amalan yang telah diamalkan dari nenek moyang kaum tersebut. Dari segi bahasa, adab ialah tingkah laku yang baik berlandaskan pegangan agama seseorang. Walaupun mereka bukan beragama Islam, tetapi mereka ada adab dan adat mereka tersendiri. Adab berasal dari perkataan Arab iaitu adab budi bahasa, kesopanan dan konteks perilaku. Adat merupakan peraturan yang lazim dilakukan sejak dahulu kala. Okey, seterusnya adab berisik, meminang, bertunang serta ke alam perkahwinan. Bagi masyarakat etnik kadazan dusun di Sabah, sebelum suatu perhubungan rasmi diwujudkan, kedua-dua keluarga akan mengatur segala persiapan majlis yang diperlukan. Okey, kadazan dusun ni macam biasa kalau normal kita akan cari pasangan kita sendiri kan. Tapi mereka tidak. Mereka akan dijodohkan oleh kedua-dua belah pihak lah. Okey, pihak lelaki akan datang berisik ke rumah bakal pasangan dengan membawa sebentuk cincin untuk menjadi tanda peminangan daripada pihak lelaki. Sebelum upacara merisik, pihak lelaki melantik seorang yang berusia dan bukan dari kalangan family mereka lah. So wakil ini akan berbincang, akan merisik, dan wakil ini akan menjalankan tugas sebagai merisik bagi sesuatu adat. Okey, part merisik ni diorang akan buat waktu pagi sahaja. Malam tidak dibenarkan kerana pada adab mereka perkara buruk akan berlaku. Okey, seterusnya meminang. Macam biasalah, setelah risikan itu berjaya, pihak perempuan akan memanggil wakil yang dilantik tadi untuk meminang. Okey, setelah mereka dipertimbangkan, wakil pihak lelaki dipanggil dan membawa cincin pusaka yang diperbuat daripada tembaga. Cincin itu diberi nama cincin menanti mimpi. Cincin itu akan diberikan kepada pihak perempuan untuk menentukan sama ada mimpi itu berjaya atau tidak. Maksudnya cincin itu membawa mimpi yang baik ataupun yang buruk lah. So cincin itu yang akan menentukan sama ada boleh dibuat, boleh meneruskan pertunangan ataupun tidak. Wakil akan dipanggil untuk diterangkan tentang mimpi mereka. Mimpi pengantin, bakal pengantin perempuan tadilah. So bila berlaku mimpi yang tak elok, mereka akan diberi pilihan sama ada diberi sogit ataupun meneruskan pertunangan. Sogit ialah satu denda yang akan mereka kenakan untuk meneruskan semua urusan. Seterusnya ialah adat bertunang. Okey, jika mimpi okey tadi yang tiada halangan, pihak perempuan akan meneruskan pertunangan. Wakil akan datang ke rumah pengantin untuk berbincang tentang majlis pertunangan. Okey, dari segi hantaran pula, pihak perempuan akan menentukan apa yang akan diminta kepada pihak lelaki mengikut darjat. Perbincangan tersebut termasuklah syarat-syarat perkahwinan, memilih tarikh perkahwinan, menentukan hantaran dan berapa majlis perkahwinan itu akan dijalankan.
Okay. Syarat-syarat pertunangan itu tidak boleh sama sekali diingkari kerana jika berlaku pelanggaran syarat yang mana pihak tersebut akan dikenakan sogit lah, macam yang dibincang masa pertunangan tadi. Biasanya pihak yang akan ingkar akan dikenakan sogit separuh dari berian yang telah ditetapkan. Hantaran terdiri daripada jenis makanan, alat. Semasa hari majlis perkahwinan, adat antara yang diamalkan oleh sub-etnik Kadazan Dusun di kawasan Telupit dan Beluran ialah Monggoi Panau. Adat ini merupakan adat yang masih diamalkan sehingga kini. Adat Monggoi Panau ni ialah adat yang menjemput pengantin perempuan ke rumah pengantin lelaki. Adat ini diamalkan semasa perkahwinan, di mana rombongan pengantin lelaki akan menjemput pengantin perempuan ke rumah pengantin lelaki. Mereka yang tinggal berdekatan, mereka menjemput menggunakan perahu berhias. Ini kerana sub-etnik ni biasanya terdapat di pesisir sungai di Telupit dan Beluran. Dalam adat ini terdapat juga adat upacara Polintuhun, di mana adat ini untuk melengah-lengahkan pengantin perempuan diambil oleh lelaki. Miohon Pinisi. Miohon Pinisi ialah acara suap menyuap yang diamalkan oleh masyarakat Kadazan Dusun di Sabah pada majlis perkahwinan. Miohon bermaksud bertukar-tukar, manakala pinisi bermaksud dikepal atau dimampatkan. Masyarakat Kadazan Dusun amat menitik beratkan upacara ini sebagai simbolik penting dalam perkahwinan. Simbolik ini menggambarkan kemesraan, kasih sayang yang erat serta pengorbanan. Adat perkahwinan Miohon Pinisi ini menggambarkan kedua-dua pengantin duduk di atas tikar mengkuang iaitu kohobon, pengantin perempuan duduk bersimpu, pengantin lelaki duduk bersila. Makanan yang disediakan pengantin ialah sepinggan nasi, sup ayam dan sebotol lihing. Lihing merupakan air nasi yang melalui proses penapaian yang lama. Lihing yang mempunyai rasa pahit adalah yang lebih baik untuk pengantin. Nasi merupakan makanan utama dalam adat ini. Ia menggambarkan pengorbanan Kinoingan yang telah mengorbankan anak tunggalnya demi menyelamatkan bangsa Kadazan Dusun. Okey, pakaian pula. Sinuangga dan tapi dikenali sebagai pakaian tradisional untuk wanita Kadazan Dusun. Mereka memakai baju pendek iaitu sinuangga, bungkus skirt dan selendang batik dan dilengkapi dengan tali pinggang himpungut yang diperbuat daripada shilling dolar perak dan beberapa barang kemas seperti kalung, hamai, bangles, gohong, earring, simbong dan cincin serta kerongsang. Bahan asas untuk membuat sinuangga adalah kain komersial hitam, sutera atau baldu untuk majlis istiadat, termasuklah perkahwinan. Bagi kaum lelaki pula, gaun dan sovah adalah pakaian tradisional lelaki etnik Kadazan Dusun. Gaun adalah baju lengan panjang tanpa sulaman. Ia dihiasi dengan kemasan emas dan butang emas pada hari-hari yang digunakan. Sovah ialah seluar hitam yang dipakai dengan pinggang yang terbuka dan terdapat kemasan emas pada jahitan di sepanjang pinggul untuk seluar moden. Selain itu, penutup kepala wanita dengan kain kasar yang dipanggil sigar dan juga untuk melengkapkan rupa. Sigar boleh sama ada dilipat atau dipintal. Mereka memakainya untuk upacara seperti pesta menuai ataupun perkahwinan. Semua dibuat daripada kain kapas dan untuk perkahwinan. Sekian, terima kasih. Nama saya Muhammad Nuarif bin Nordin, nombor metrik 289340. Okey. Adat perkahwinan dalam kalangan kaum Iban. Perkahwinan dalam kalangan kaum Iban adalah unik kerana memiliki beberapa peraturan yang perlu dilaksanakan sebelum satu pasangan itu layak menjadi suami isteri. Dalam komuniti Iban, usia pengantin lelaki hendaklah berumur lebih 22 tahun
Perkara ini ditetapkan kerana disebabkan dalam usia tersebut pihak lelaki telah bersedia bagi berkahwin. Bagi pihak si gadis pula, tiada umur khusus yang ditetapkan. Perkahwinan yang baik dan sempurna bagi kaum Iban ialah perkahwinan yang mematuhi adat mereka. Pihak terlibat yang melanggar mana-mana adat perkahwinan perlu membayar denda bagi mengelakkan pasangan suami isteri ditimpa kesusahan pada masa yang akan datang. Terdapat beberapa peringkat tertentu dalam perkahwinan masyarakat Iban, iaitu peringkat merisik, meminang, bertunang, majlis perkahwinan dan selepas majlis perkahwinan. Di dalam masyarakat Iban, biasanya kaum lelaki yang berkenaan akan menentukan perkahwinan. Ada kata seorang lelaki yang bujang telah suka sekali pada seorang gadis, ibu bapanya ataupun wakil dan akan mendatang ke rumah anak gadis bagi merisik atau berbunga-bunga atau berjarum-jarum. Ini berniat untuk meminta persetujuan dari pihak gadis. Setelah beroleh kebenaran, bagi pengantin perempuan akan menentukan pemberian wang hantaran dan persyarat perkahwinan. Pihak keluarga si lelaki akan menghantar rombongan yang tidak kurang daripada 5 hingga 20 orang yang terdiri daripada orang-orang tua di dalam keluarga si teruna. Ketika ini, syarat-syarat berkaitan perkahwinan tersebut akan ditetapkan serta diterangkan secara jelas. Perbincangan ini termasuklah berkaitan mas kahwin serta lain-lain perkara yang berkaitan. Jika perbincangan telah dibuat, bapa kepada si lelaki akan membuka latik atau ikan pinggang, perak atau sebilah pedang yang merupakan tanda pertunangan. Kebanyakan yang akan membenarkan bagi pihak perempuan adalah ayah terhadap perempuan atau mengatur yang lelaki berusia di dalam keluarga si perempuan. Jika termakbul dengan seluruh ini, maka barulah kedua-dua belah pihak boleh mendahulukan perbincangan untuk majlis perkahwinan bagi kesesuaian tarikh dan bentuk majlis yang akan diadakan kemudian. Tiba saat ini, si dara telah secara rasminya tunang pada si teruna dan si dara tidak boleh lagi menerima tawaran teruna yang lain daripada tunangan sendiri. Kepada keluarga si teruna pula ialah perlu untuk mengatur pemberitahuan kepada anak saudara-saudara jiran tetangga untuk mereka tentang perihal pertunangan anak mereka. Tiada bertempoh yang khusus untuk waktu pertunangan ini, namun menurut masyarakat Iban, iaitu lebih baik jika majlis perkahwinan dipercepatkan bagi mengelak benda-benda yang usah diingini daripada terjadi risik. Meminang atau bertunang. Seandainya ibu bapa perempuan mengetahui risikan itu, boleh dipertimbangkan. Mereka akan memilih hari bagi wakil sebelah lelaki datang untuk memberikan cincin pusaka dibuat dari tembaga. Cincin itu juga digelar cincin melamunkan mimpi. Cincin itu harus dibawa ketika waktu pagi. Majlis perkahwinan. Sebelum perkahwinan, pihak lelaki akan menyediakan segala kelengkapan dari segi wang perbelanjaan dan barang yang akan diberikan kepada pihak wanita. Keluarga pihak wanita juga membuat persiapan seperti memburu binatang untuk disembelih pada hari perkahwinan. Untuk mengundang tetamu, kedua-dua pihak akan mencari wakil masing-masing bagi menguruskan jemputan kahwin, dan wakil itu membawa beberapa utas tali bersimpul, pemaktub tali yang menunjukkan berapa hari lagi perkahwinan itu akan dilangsungkan. Wakil khas akan meninggalkan simpulan tali tersebut di rumah tuai atau ketuan rumah panjang yang bertanggungjawab membuka simpulan tali tersebut pada setiap hari sehingga tiba pada hari majlis. Majlis perkahwinan akan dilangsungkan di rumah perempuan yang dihindari oleh beratus-ratus orang tetamu. Semasa rombongan pengantin lelaki tiba di rumah pengantin perempuan, upacara bertanyakan petanda nayakan burung dilakukan. Pihak lelaki ditanyakan petanda yang mereka jumpa dalam perjalanan ke rumah pengantin perempuan. Sekiranya ada petanda yang berlaku, upacara penawar diadakan terlebih dahulu sebelum rombongan daripada pihak lelaki dibenarkan masuk ke rumah. Selepas upacara penawar dilakukan, rombongan pengantin lelaki akan masuk ke rumah dengan diiringi oleh peluak gong. Ayah pengantin lelaki mengorbankan seekor babi sebagai sembah. Pada tangga paling atas terdapat dulang berisi seketul batu dan air yang merupakan penawar kepada petanda burung dan sakang tanggal. Setiap ahli rombongan yang naik hendaklah membasuh kaki dengan meletak sebelah kaki ke dalam dulang tersebut. Pada hari perkahwinan, rombongan pihak lelaki
memalu gong di sepanjang perjalanan ke rumah pengantin dengan pakaian menari. Bagi yang menggunakan jalan air, kapal atau perahu yang digunakan akan dihiasi cantik dengan kuah kubu. Sampai di rumah pengantin perempuan, tembakan meriam dilakukan sebanyak 2 kali sebelum mandi bersama beramai-ramai di sungai. Selepas itu, baru mereka memakai pakaian tradisional. Sampai di tangga rumah panjang, ketua rombongan pengantin lelaki dipelawa untuk menyembelih seekor babi sebagai penghormatan. Dan ada masa yang sama tembakan senapang secara berbelas-belas tetap. Terdapat juga rangka yang berbentuk seperti kotadan. Ketua rombongan hendaklah membuka setiap rangka tersebut yang akan diletakkan di tangga rumah, di tengah rumah dan di hujung rumah. Setelah itu, pihak perempuan daripada rombongan lelaki akan ke bilik dan pihak lelaki akan duduk di ruai. Mengikut adat, tetamu perempuan hanya dapat masuk ke dalam bilik pengantin perempuan dengan menggunakan bahasa berirama untuk membuka pintu bilik yang dipalang dengan lembang dan ditutup dengan buah kubu. Para tetamu dihidangkan air arak, iaitu air tuak. Mereka beramai-ramai bergurun senda dan menyanyikan dengan paduan gong. Mereka akan berpusing di rumah sebanyak 3 kali. Sesudah itu, air tuak tadi diberikan kepada tetamu sebagai penyuci. Sekiranya perkahwinan waktu siang, selepas makan tengah hari, kedua keluarga akan bercerita tentang susu baru keluarga masing-masing. Jika perkahwinan diadakan pada waktu malam, upacara diadakan pada tengah malam. Hal ini bertujuan supaya kedua-dua pengantin mengenali keluarga masing-masing lebih mendalam. Tuan rumah akan menghidangkan air arak yang dipanggil air peransang kepada para tetamu. Setelah itu barulah denda dikenakan kepada mereka. Kemudian ibu bapa pengantin perempuan meminta pemberian terdapat nilai hantaran yang ditetapkan dalam masyarakat Iban. Misalnya bayaran mencecah tangga itu sebilah biong, bayaran mereka membuka pintu adalah sebilah lebih. Bayaran membuka kelambu adalah sebilah pedang dan pemberian kecil pihak lain. Pihak lelaki pula akan meminta bayaran basuh kaki, iaitu sebuah terpayang, tempat mengantung gong. Penolakan haluan itu sebatang supit dan kajang perahu, iaitu sepasang kain kubu. Selepas pemberian, perbincangan tentang pemberian yang akan diberikan jika berlaku perceraian bermula daripada pihak lelaki. Bayaran balik untuk barangan pemberian yang diterima dahulu beserta wang tambahan dengan nilai yang ditetapkan. Jika perceraian terjadi dengan alasan yang tidak nyata, maka perjanjian tidak akan diguna pakai. Upacara membelah pinang dilakukan, di mana pinangan akan dibelah kepada beberapa bahagian dan dimasukkan ke dalam bakul dan ditutup dengan buah kumbu. Buah pinang tersebut menandakan beberapa orang anak yang akan dipilih oleh pasangan tersebut. Selain itu, upacara mengolong pinang dalam kain juga akan dibuat. Setiap pecahan pinang tersebut menandakan berapa lama pengantin perempuan tersebut kena duduk di dalam rumah suami. Seorang lembang atau bumuk akan menidurkan anak kecil dan menyanyikan beberapa rangkap syair sehingga anak tersebut bangun semula. Setelah pagi, para tetamu akan dihidangkan dengan pinang sebagai sarapan pagi. Setelah semua adat tersebut selesai tanpa berlaku pelanggaran, barulah upacara perkahwinan dianggap sah. Jika berlaku pelanggaran adat, kedua pengantin baru dikehendaki mandi di sungai sebagai penyucian diri. Untuk adat ini juga, mereka dikehendaki memegang kain sepasang 7 ela untuk memastikan kesal yang dibuat oleh tetamu dan juga yang telah disucikan. Selepas mandi, mereka akan menyembelih seekor babi sebagai korban dan sebagai penghapus dosa pengantin. Selepas menyucikan diri, mereka akan bersiap-siap untuk ke rumah pengantin lelaki pula. Di sepanjang jalan, mereka hendaklah sentiasa kelihatan gembira kerana segala dosa telah disucikan. Pada sebelah malamnya, majlis yang meriah akan dilakukan di rumah pengantin lelaki pula. Kedua pengantin akan bersanding di atas gong atau kerusi yang dialas dengan kain tenun. Selepas majlis perkahwinan, setelah menyucikan diri, pasangan pengantin akan memakai pakaian masing-masing untuk pergi ke rumah pengantin lelaki pula. Di sepanjang jalan, rombongan pula kelihatan gembira kerana segala kesalahan telah dihapuskan. Seterusnya, sambutan yang meriah diadakan pula di rumah pengantin lelaki. Pada sebelah malamnya, kedua pengantin diiringi oleh pengapit masing-masing dan akan disandingkan di atas gong atau kerusi yang dialas kain tenun. Kemudian beberapa orang tua
dijemput untuk berdoa, iaitu dengan menggunakan ayam untuk memohon agar dewa memberkati mereka berdua. Pasangan ini akan disaksikan oleh hadirin di rumah panjang tersebut. Seterusnya, seorang yang dipanggil tukang gayang akan membuka upacara ayam yang telah diikat kakinya, kemudian dilepaskan dan mereka puas dibaca. Ayam yang telah disembelih itu akan diambil darahnya untuk disembah kepada pengantin. Istiadat ini akan diakhiri dengan jamuan makan dan minum. Selepas mengadakan majlis di rumah pengantin lelaki, sekali lagi majlis ini akan diadakan di rumah pengantin perempuan. Sungguh pun mereka telah sah sebagai pasangan suami isteri. Mereka tidak boleh tidur bersama sesuatu tidur di luar, iaitu di bilik tetamu. Sebarang bunyi-bunyian yang didengar sepanjang berada di situ akan mempunyai maksud yang tersendiri, sama ada baik atau sebaliknya. Ada pasangan yang terpaksa dipisahkan buat sementara waktu kerana mendapat petanda buruk. Kesimpulan, perkahwinan merupakan perkara yang penting dalam kehidupan masyarakat manusia. Perkahwinan dianggap sebagai tali penyambung dalam menghubungkan dua insan secara halal sehingga mendapatkan zuriat. Keutuhan adat resam perkahwinan merupakan sesuatu agenda kesinambungan dalam suatu kaum. Ianya mencerminkan budaya dan adat resam yang harus dijaga bagi tetap dan sejarah sesuatu bangsa. Kemodenan hari ini umumnya sedikit sebanyak boleh menjejaskan pewaris budaya dan adat resam, khususnya adat perkahwinan, kepada generasi baru. Namun budaya itu harus diberitahu kepada anak-anak muda agar ianya tak luput di hujan dan tak lekak di panas. Walaupun dunia menuntut perubahan dan cara hidup selari dengan aras kemajuan, namun amalan budaya seharusnya tidak dilupakan begitu sahaja kerana ia merupakan khazanah sesuatu masyarakat. Walau bagaimanapun, bagi orang-orang Melayu khususnya, Islam tidak pernah melarang sama sekali para penganutnya daripada mengamalkan kebudayaan dan kesenian yang terdapat dalam setiap masa. Namun, perlu difahami bahawa setiap amalan yang dipraktikkan itu perlu selari dengan syariat Islam. Begitu jugalah halnya dengan isu perkahwinan dalam masyarakat Melayu. Ia boleh dilakukan dan diamalkan selagi ia tidak bertentangan dengan akidah, syariat dan syariat Islam. Sekian, terima kasih.